Assalamualaikum. Selamat pagi kepada kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haidi, Assalamualaikum. Selamat pagi cikgu, selamat pagi. Assalamualaikum, boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada hari ini dalam live sebelum menyambut bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan, merdeka apa? Merdeka PKP. Kita harap PKP kita akan selesai dengan segera. Baik, kita tengok sekarang PDP yang Cikgu Mat nak ajar hari ini. Semalam kita tengok, semalam gambar apa? Semalam gambar Tamil lah. 201, 202. Hijau kuning di hati. Alhamdulillah, tetap hijau kuning. Darah bagaimanapun darah hijau kuning kita ya. Baik, Cikgu Noli. Kita tengok sekarang PDP yang Cikgu Mat nak ajar hari ini, iaitu Bahasa Melayu. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Zul Hasmi Hamad dari SJKT Ladang Rempah, merangkap pensyarah Universiti Melaya, yang membuat poster yang cantik nian ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Cikgu Nur Hazrin Abdul Rahim yang menyediakan bahan bersama saya ini. Siapakah Cikgu Nur Hazrin? Cikgu Nur Hazrin ialah guru Sekolah Kebangsaan Bandar Banting, jurulatih utama Google Classroom daerah Kuala Langat. Pagi ini kemungkinan beliau tidak dapat bersama kita dalam live ini kerana beliau ada mesyuarat jurulatih utama Google Classroom daerah Kuala Langat kalau tak silap saya. Dan beliau juga pernah dicalonkan dalam kategori ikon teknologi Pendidikan Negeri Selangor 2018-2019. Hebat Cikgu Azrin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ustazah Arinawati binti Amir. Nanti kita akan dengar suara seorang ustazah dengan merdu. Dengan merdunya suara seorang ustazah. Bukan calang-calang, bukan Cikgu BM yang buat, tapi suara yang kita akan dengar ialah suara seorang ustazah. Bagus. Baik, kita teruskan. Okey, bahan ini biasa, bahan ini dibina untuk bahagian pembangunan kurikulum dengan kerjasama bahagian pembangunan kurikulum KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan bahan ini telah disemak semalam. Harap tiada sebarang kesalahan. SP yang Cikgu Mat pilih hari ini ialah 5.1.2, iaitu mengenal pasti dan menggunakan kata kerja mengikut konteks. SP ini tahun berapa? Tahun 2. Tahun 2. Buku muka surat 26 dan 24. Jadi kalau murid-murid yang ada buku tahun 2 boleh bersedia. Kalau tak silap saya, buku teks itu muka surat 2. Dah ada masalah talian. Okey. Kita sambung semula. Live pada hari ini. Awal-awal dah ada masalah talian. Minta maaf sekejap. Masalah talian. Minta maaf. Masalah talian. Okey, boleh masuk semula? Kita teruskan semula. Talian, biasa talian ada masalah. Baik, kita teruskan. Apa objektif yang Cikgu Mat nak ajar hari ini? Iaitu murid dapat menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif mengikut konteks dengan betul. Dan pada akhir pengajaran, selepas Cikgu Mat ajar
Selepas Cikgu Mat ajar dah habis semua, kita buat apa? Saya nak murid saya, okey, murid-murid boleh baca sekarang. Baca bersama Cikgu Mat. Yang pertama, mengenal pasti dan menyatakan kerja aktif transitif dan kata kerja aktif. Murid itu dapat kenal pasti kata kerja. Senang cerita, kata kerja. Dia tahu kata kerja pasif, kata kerja aktif, murid tahu. Yang kedua, murid dapat apa? Membina 3 ayat dengan menggunakan kata kerja aktif transitif. Murid berjaya sekiranya. Jadi Cikgu Mat nak tengok last sekali atau akhir sekali PDP Cikgu Mat ini, murid-murid berjaya atau tidak. Kalau murid tak berjaya, berarti gagallah Cikgu Mat. Okey, jelas? Baik, kita teruskan. Bagaimana kamu nak tahu? Nak tahu itu kata kerja aktif atau kata kerja pasif? Bagaimana kita nak tahu? Senang saja kita nak tahu. Ikut formula. Formula apa? Formula ini. Okey, pernah dengar lagu tidak? Aisyah. Pernah dengar lagu Aisyah? Kata kerja aktif. Okey, siapa lagi yang ni? Gambar tak jelas. Tak jelas? Ni tengok Cikgu Mat jelas tak jelas? Okey, ada kata gambar tak jelas tadi. Gambar tak jelas, betul ke? Kita tengok semula. Okey, gambar jelas tak jelas? Kita tunggu dulu. Saya dengar dulu respon. Jelas tak jelas? Okey, jelas. Terima kasih. Jom kita dengar lagu ni dulu. Dengar lagu ni. Tengok dengar formula ini. Kita dengar formula ini, confirm saya kata lepas ini kamu tak akan salah lagi. Jelas kamu tak akan salah apa? Kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kata tahu itu? Bagaimana kamu nak pasifkan ayat itu? Cikgu Mat akan bagi formula pada kamu. Kamu jangan susah hati. Nak dengar lagu tak? Saya nak tanya dulu, nak dengar lagu atau tak? Lagu best ni. Kalau tak nak dengar lagu, tak nak dengar lagu, cikgu nyanyi sendiri. Okey, nak dengar lagu? Lagu apa yang kamu nak dengar lagu ni? Lagu ini popular. Selepas ini kita nyanyi, saya nak terus kamu teka. Apakah lagu yang sebenar daripada lagu ini? Okey? Kita dengar lagu ini. Nak dengar? Terima kasih. Ustazah Arani yang nyanyi, yang dicipta oleh Cikgu Azri. Mari muridku semua, mari apa lagu ni? kita belajar kata kerja merujuk perbuatan harian kita. Berbagai contoh kata kerja yang kita guna sepanjang hari. Lagu apa? Asal lagu ni? Antaranya seperti ini. Aisyah, Aiman sedang bernyanyi, Aryan sedang mengaji, Kumar sedang berlari, Ahmad sedang menari. Ya, lagu apa? Aiman sedang menyanyi, Aryan sedang mengaji, Kumar sedang berlari, Ahmad sedang menari. Kata kerja terbahagi dua, sensitif dan tak sensitif. Ayo semua kita belajar apa bezanya. Bapa sedang menulis surat, Cik Kia sedang menjual sayur. Cik Kia kita. Kucing itu menangkap burung. Itu semua contoh sensitif. Kata kerja tak sensitif, tidak boleh dipasifkan, tidak memerlukan objek atau penyambut sesudahnya.
sedang bermain. Menarik. Datang kerja tak transitif, tidak boleh dipasifkan, tidak memerlukan objek atau penyambut sesudahnya. Contohnya, kucing itu sedang tidur, hujan turun dengan lebatnya. Ali sedang menari, adik sedang bermain. Kita belajar kata kerja. Okey, kita belajar kata kerja. Cuma yang Cikgu Mat nak berikan penekanan kepada kamu, kena ingat di sini. Apabila kamu nak tahu itu ayat aktif atau ayat tak transitif dan macam mana kita nak bina ayat, kamu kena ingat di sini. Saya ulang semula, tolong ingat formula. Tolong ingat formula. Okey, alhamdulillah kita dah hampir 450 orang hari ini. Okey, sini ingat tolong ingat, boleh catat. Boleh dipasifkan, tidak memerlukan objek atau penyambut sesudahnya. Okey. Contohnya, kucing itu Ya, tengok. Dia tak ada penyambut. hujan turun dengan Lebatnya. Ali sedang menari, adik sedang bermain. Datang kerja tak transitif, tidak boleh dipasifkan. Okey, tolong ingat, memerlukan objek atau penyambut sesudahnya. Contohnya, kucing itu sedang tidur, hujan turun dengan lebatnya. Ali sedang menari, adik sedang bermain. Kita belajar kata kerja. Kata kerja. Alright. Jelas. Kita tengok sekarang. Yang penting dalam lagu itu apa? Kata kerja tak transitif, tidak perlu ada penyambut. Saya nak ulang di situ sebab di sini selalu murid buat salah dalam lagu ini apabila nak tukar ayat. Nak tukar ayat, murid buat salah. Apa yang dia kata, yang saya ikut kata salah tu? Yang di sini. Tolong dengar ni seperti mengaji, menangis. Okey. Lepas itu dia kata apa? Terbahagi pada dua. Apa yang terbahagi pada dua itu? Satu, ayo kita belajar sekarang. Kita tengok menulis, menjual. Menjual apa? Itu semua kata kerja transitif. Apa tak transitif? Tak transitif ialah tak perlu ada penyambut. Tak perlu ada penyambut. Di mana yang tak ada perlu penyambut? Kita tengok sini. Kita tolong tengok. Kata kerja tak transitif. Ini semua kata kerja tak transitif. Okey. Okey, kita tengok sini. Kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif. Tidak boleh dipasifkan. Kata kerja tak transitif tak boleh dipasifkan. Kata kerja tak transitif tak boleh dipasifkan. Tak boleh dipasifkan. Itu kata kunci. Bila kata kerja, macam kita kata apa, kata kerja terjatuh. Saya terjatuh di rumah. Cuba pasifkan ayat itu. Tak boleh. Kata kerja pasif, kita tak boleh nak tukar ayat itu menjadi ayat aktif. Tak boleh. Itu tak boleh dipasifkan. Okey, alright. Kita terus sekarang. Okey. Sekarang saya nak tanya dulu. Bolehkah kamu senaraikan kata kerja dalam lagu tersebut? Berapa kata kerja kamu dapat tadi? Kata kerja. Atau nak dengar lagi lagu tu? Nak dengar lagu dulu baru nak catat? Okey. Nak dengar lagu semula? Untuk catat semula lagu itu? Nak senaraikan kata kerja? Boleh? Ada orang nak dengar sekali lagi? Sebab tadi Cikgu Mat tak cakap. Kata suruh senaraikan kata kerja. Okey, baik. Ada orang nak dengar lagi. Okey, saya dengar. Tolong catat. Berapa kata kerja yang kamu dapat? Tolong catat dengan segera. Tolong catat dengan segera. Berapa kata kerja kamu dapat?
Okey, semula saya pasang semula. Tolong senaraikan lagu, tolong senaraikan kata kerja yang kita dapat. Okey, kita mula sekarang. Ambil pen kertas. Cepat, pantas. Okey, senaraikan segera. Dengar lagu kata kerja, cari kata kerja. Okay, alhamdulillah kita ada 500 lebih sekarang. Muridku semua, mari bersama kita belajar kata kerja merujuk Tuan Idrus, apa khabar Tuan Idrus? harian kita. Berbagai contoh kata kerja Okey, berapa kata kerja kita yang dapat? kita guna sepanjang hari. Sebagai contoh antaranya seperti ini. Aiman sedang bernyanyi, Aryan sedang mengaji, Bagus, sampai saling Kumar sedang berlari, Ahmad sedang menari. Aiman sedang bernyanyi, Aryan sedang mengaji, Kumar sedang Belajar, bagus. berlari, Catat, catat terus. Bernyanyi, Yati terus, bagus. Kita bagi pada 2. Sensitif dan Mengaji, berlari, si bagi, bagus. Ayo semua kita Menyanyi, belajar Santi, bagus. apa bezanya. Lari, bagus. Bapa sedang menulis surat, Menyanyi, mengaji, Cik berlari, menyanyi. Betul, kata kerja buah ayat, betul. Sekarang saya tengok berapa menyanyi, mengaji, menangis, menangkap berlari. burung. Itu semua contoh sensitif. Kata kerja tak sensitif, tidak boleh dipasifkan, tidak memerlukan objek atau penyambut sesudahnya. Contohnya, kucing itu sedang tidur, hujan turun dengan lebat. Adik sedang menari, adik sedang bermain. Kata kerja tak sensitif, tidak boleh dipasifkan, tidak memerlukan objek atau penyambut sesudahnya. Contohnya, kucing itu sedang tidur, hujan turun dengan lebatnya. Adik sedang menari, Menjual, adik Maria, sedang bagus, bermain. Kita belajar kata kerja. Menulis, menjual, kata kerja, menyanyi, mengaji, berlari, menari, ke Suma, bernyanyi, menangis. Mana Karen? Saya belum dapat. Stephen belum masuk. Okey. Baik, kita dah terus. Sekarang kamu. Kita tengok cuba bina ayat daripada kata tersebut. Kata kerja, kamu boleh buat ayat itu sendiri. Kita nak tengok macam mana nak bina ayat. Tadi kata kerja apa? Kata kerja transitif dengan tak transitif. Kata tak transitif, KKTT. Kata kerja tak ada, bila tak ada nombor 3 lah. Tak ada penyambut. KKT, kata kerja tak ada penyambut. T itu tak ada. Okey? Faham? Jelas? Campur semuanya ada 11. Bagus, Norbert Anan dapat 11. Memang tepat. Saya dapat 11. Cantik. 11 kata kerja dalam lagu bernyanyi, mengaji, menangis, berlari, menangkap, menjual, nani hai. Okey, betul. Brandly, menangis, bermain, menangkap, mengaji. Bagus. Kita tengok ada 11. Cantik. Sekarang kita tengok dalam buku teks ni. Dalam buku teks, muka surat 26. Kata kerja aktif transitif. Okey? Cuba kita buat ayat. Kita tengok gambar itu, kita bina ayat. Pada suatu hari, Yahya terlupa untuk membawa wang ke sekolah. Dia tidak pergi ke kantin untuk membeli makanan. Oleh itu, kawan-kawannya mengumpulkan. Siapa boleh buat ayat dengan mengumpulkan? Kita nak tengok ayat. Tolong buat type sekejap, segera.
Kawan-kawannya mengumpulkan ataupun mereka mengumpulkan. Tolong buat ayat itu, saya nak tengok. Dia selepas itu tolong bina ayat dengan memberikan. Memberikan. Kata kerja gambar yang pertama itu ialah mengumpulkan. Macam mana nak bina ayat dengan kata kerja mengumpulkan? Kata kerja aktif itu. Cuba saya nak tengok siapa yang berjaya membina ayat ini. Berdasarkan buku teks, tulisan tak jelas. Okey, tulisan tak jelas. Kalau tanya siapa yang ada kat rumah, boleh buka yang tahun 2 tu, boleh buka buku teks tahun 2. Muka surat 26. Kata kerja dia mengumpulkan. Ada duit atas meja. 3 orang murid. Kata kerja dia mengumpulkan. Mereka mengumpul duit. Suria Muhammad. Mereka mengumpul duit. Betul tak betul ayat itu? Kita dengar nanti. Mengapa tak ada kan? Dia tulis itu. Mereka mengumpul duit. Ada lain tak nampak cikgu? Tak apa. Saya bagi kata kerja mengumpulkan. Akil Hamid. Mereka mengumpulkan duit belanja untuk berkongsi. Bagus? Baik. Tulisan tak jelas. Tak ada. Saya tak ada buku. Tak ada buku. Tak ada buku boleh kita ambil ke apa? Yang adik-adik yang tahun 2. Saya ambil buku tahun 2 je ni. Mengapa mengumpulkan duit untuk diberikan kepada Yahya? Cantik. Siapa tu? Salwa. Kita tengok sekarang. Lain-lain. Kawan-kawan lain mengumpul. Tak jelas cikgu. Oleh itu kawan-kawannya mengumpul duit. Mengumpul. Baik. Tolong. Selalu kita cakap mengumpul. Sepatutnya ada mengumpulkan. Mengumpulkan. Tadi ada Salawati dah buat ayat. Mereka mengumpulkan duit untuk Yahya. Kawan-kawannya. Okey. Lepas tu memberikan. Siapa nak buat? Mengumpulkan duit sebanyak RM30. Bagus. Betul. Mereka mengumpulkan duit untuk diderma kepada anak yatim. Cantik. Boleh. Mereka mengumpulkan duit di atas meja. Betul. Mereka mengumpul duit. Pandai. Tak ada masalah. Mengumpulkan duit. Jangan lupakan. Baik. Kita tengok. Tadi kita dapat apa tadi? Yang pertama mengumpulkan. Yang kedua itu memberikan. Memberikan. Yang ketiga. Tengok orang buat apa? Mencuci tangan, minum, makan. Mencuci tangan, minum, makan. Semua itu kata kerja apa? Kata kerja aktif transitif. Karen, okey, baru masuk kawan-kawan mengumpulkan wang. Bagus untuk Yahya, Karen. Saya memang tunggu kamu. Kamu pelik saya hari ini. Okey, mereka mengumpulkan duit untuk orang memerlukan. Okey, Aliza, tak ada masalah. Sekarang memberikan. Gambar nombor 3 tu. Orang cuci tangan, makan nasi, makan mi, minum air. Siapa nak buat ayat? Tolong buat ayat sekarang. Dan gambar nombor 3 itu memasukkan. Lalu mereka memberikan duit tersebut kepada Yahya. Cantik. Mengumpulkan duit untuk membeli peralatan kelas mereka. Okey. Mereka memberikan Yahya makanan. Memberikan makanan kepada Yahya. Memberikan Yahya makanan. Itu 2 kan kosa 2. Formula dia. Bagus. Mereka memberikan duit itu kepada Yahya. Mereka mengumpulkan duit untuk nombor 3. Gambar nombor 3. Mencuci tangan. Minum. Makan. Baik. Right. Okey, bagus. Banyak yang tak ada masalah di sini. Alhamdulillah, kita dah hampir 600 orang hari ini. Bersama-sama kita belajar. Murid-murid mencuci tangan sebelum makan. Cantik. Azrenda. Okey, lagi apa? Mereka mengumpul duit, mencuci. Sekarang mencuci. Mereka mencuci tangan. Muhammad Riza. Cantik, bagus. Mereka memberikan wang tersebut kepada Yahya. Wang tersebut. Bagus. Tu mak jawab ke anak jawab tadi? Murid-murid mencuci tangan sebelum makan. Bagus. Murid-murid mencuci tangan sebelum makan. Kamu tengok. Baik. Semua dia cantik ayat itu. Jadi Cikgu Mat. Ini formula dia. Kamu nak belajar ayat aktif dan ayat pasif. Macam mana kita nak buat ayat? Kamu buat semua tadi, semua ayat aktif. Macam mana kita nak jadikan dia ayat pasif? Cikgu Mat akan bagi formula kepada kamu. Tolong dengar formula itu. Macam mana kita nak jadikan dia ayat pasif. Okey?
Formula ni tak ada lagu. Siapa yang dengar live, dia dapat. Kalau yang tak dengar live ini, saya belum bagi lagi formula ini kepada sesiapa yang ada live hari ini. Untunglah. Cara macam mana nak tukar ayat pasif kepada ayat aktif atau ayat aktif kepada ayat pasif. Baik, kita tengok. Saya guna teknik asbat. Teknik asbat. Apa dia teknik asbat itu? Teknik asbat ini selalu Cikgu Mat cakap. Teknik asbat ini. Kalau kamu nak tahu teknik cara nak membina ayat aktif dengan mudah, senang saja. Kamu nyanyi lagu Cindai. Cindailah mana tidak berubah. Jadi kamu tukarlah. Nomborlah 1. Apa siapa? 2 dan 3. Buatlah apa? Nomborlah 4. Katalah hubung. Nomborlah 5. Apa siapa buat apa? Kalau boleh nyanyi lagu tu, kamu boleh buat ayat aktif. Nomborlah 1. Apa siapa? 2 dan 3. Buatlah apa? Nomborlah 4. Katalah hubung. Nomborlah 5. Apa siapa buat apa? Okey, kalau dengar lagu itu, kamu boleh buat ayat aktif. Gunakan teknik asbat. Cikgu Mat, saya tak suka lagu tu. Saya suka lagu rap. Boleh kamu nyanyikan lagu rap. Nombor 1, apa siapa? 2, 3, buat apa? Nombor 4, kata hubung. Nombor 5, apa siapa? Nombor 5, buat apa? Nombor 6, dari tempat. Inilah ayatku. Yo. Kan? Formula yang Cikgu Mat ajar tu, formula yang lazim. Kita nyanyi lagu apa? Lagu rap. Nombor 1, apa siapa? 2, 3, buat apa? Nombor 4, kata hubung. Nombor 5, apa siapa? Nombor 5, buat apa? Nombor 6, dari tempat. Inilah ayatku. Yo. Itu formula. Nak buat ayat apa tu? Ayat aktif. Kalau ayat pasif, kamu kena dengar ni. Tapi selalu orang tersilap buat ayat pasif, mereka buat ayat songsang. Ayat songsang dengan ayat aktif berbeza. Lagu Tamil. Lagu Tamil. boleh. Jangan. Okey. Petang esok, cikgu-cikgu sekolah Tamil. Okey. Cikgu-cikgu sekolah Tamil Selangor MGT, dan dia ada secara langsung dengar saya cakap Tamil dengan cikgu-cikgu Tamil negeri Selangor, dan dia buat live tak silap saya. Satu Malaysia. Okey. Bersama cikgu-cikgu yang mengajar sekolah Tamil. Baik, kita tengok Cikgu Mat. Kalau macam itu kita cuba tadi. Saya nak fokus pada sini yang tadi pada kita ambil satu. Perkataan dia apa? Mengumpulkan. Jadi nombor 1, apa siapa? Siapa? Mereka. 2, 3, buat apa? Mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan wang. Lepas itu tempat. Nombor 6, dari tempat. Kenapa Cikgu Mat letak 6 di tengah? Sebab 6 di tengah, boleh di tengah, boleh di belakang. Liu jika kaya homian, kaya chongqian. Tan se ni pu yao xie, liu jika tia, pu yao. Nombor 6 pergi nombor 2, pu kaya. Ni xie, liu, qi, huan, ni huan, tia, cho liao. Nombor 6 pergi nombor 2, salah. Sudah jadi ayat bahasa Cina. Mereka di kantin mengumpul duit, mengumpulkan wang, cho liao. Pusat ayat songsang, ayat itu memang salah. Okey. Baik, tak faham? Terima kasih. Sedap cikgu nyanyi. Nak gambar tak jelas. Okey, mungkin PowerPoint bagi siap pagi ni. Nak bagi pada kamu dengan tergesa-gesa. Permainan warna saya tak cantik. Okey, mereka mengumpulkan wang di sekolah. Kamu tengok formula itu. Nombor 1, apa siapa? Mereka. 2, 3, buat apa? Mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Wang. Nombor 6, dari tempat. Di mana? Di sekolah. Nombor 4, kata hubung. K, kata hubung. Untuk atau kata sendi. Untuk. Nombor 5, apa siapa? Nombor 5, untuk siapa? Untuk Yahya. Untuk Yahya. Jelas tak jelas?
Itu jadi cikgu bila habis. InsyaAllah kita habis pukul 11, 5 minit atau 11, 10 minit. Okey, tak gerak pun. Okey. Kita tengok sekarang. Jadi kita nampak tak itu cara dia nak bina ayat. Ayat apa? Ayat aktif. Cikgu Mat, macam mana saya nak tukar jadi ayat pasif? Ayat pasif saya tak letak formula di situ. Tapi kamu ingat, kamu nak catat, catat. Tak nak catat, rugilah kamu. Kalau nak ikut formula ayat pasif, jangan salah. Saya tekan banyak kali, ayat pasif tidak sama dengan ayat songsang. Itu penting ya. Ayat pasif tidak sama dengan ayat songsang. Okey, kita tengok. Nombor dikumpulkan. Kata kerja dah tukar jadi imbuhan dikumpulkan. Lepas itu dia jadi apa? Dia jadi wang dikumpulkan. Nombor 1, apa siapa? Wang. 2, 3, buat apa? Dikumpulkan. Dikumpulkan automatik kena tambah oleh mereka. Dan terus di sekolah untuk Yahaya. Ni kan San Chi Chemen. San Chi Chemen. Nombor 3 ni Wang pergi nombor depan. Mereka pergi nombor 3. Itu saja boleh tukar. Belakang jangan kacau. Belakang jangan kacau. Kalau belakang kacau, kemungkinan kamu akan jadi ayat songsang. Faham tak faham? Nombor 3 pergi ke nombor 3 pergi ke depan, nombor 1 pergi nombor 3. Itu saja. Dia punya formula, kamu nak ikut, kamu ikut. Kamu nak catat, boleh catat. Cikgu Mat nyanyi, kamu ikut saja. Cikgu Mat handsome. Alhamdulillah. Tak jelas. Memang ni kurang jelas sikit. Okey? Apa dia punya lagu? Chan Mak Li Chan oh hei, Chan Mak Li Chan oh hei, Chan Mak Li Chan ketipung payung. Apakah cara pasif dalam ayat? Ayat pasif itu yang ubah duduk tempat. Okey, ayat pasif itu yang ubah nombor tempat. Nomborlah 3 pindah ke depan ayat. Nomborlah 3 pindah depan ayat. Nomborlah 1 pindah di tempat 3. Okey? Lagu apa? Lagu Chan Mak Li Chan. Apa dia nyanyi dia? Apakah cara pasif dalam ayat? Ayat pasif itu yang ubah duduk tempat. Nomborlah 3 pindah depan ayat. Nomborlah 1 pindah di tempat 3. Chan Mak Li Chan oh hei, Chan Mak Li Chan oh hei, Chan Mak Li Chan ketipung payung. Okey? Dia tak lagu apa tu? Lagu Chan Mak Li Chan. Okey, yang tanya tu bila nak habis tu betul-betul nak fokus. Okey, terima kasih. Faham sangat cikgu. Jadi apa yang kata kamu nyanyi lagu Chan Mak Li Chan? Chan Mak Li Chan oh hei, Chan Mak Li Chan ketipung payung. Apakah cara pasif dalam ayat? Ayat pasif itu yang ubah duduk tempat. Dia ubah duduk tempat. Apa yang ubah? Cikgu Mat cakap tadi kan? Nombor 3 pergi depan. Nombor 1 ambil tempat nombor 3. Nomborlah 3 pindah ayat. Nomborlah 1 pindah di tempat 3. Chan Mak Li Chan oh hei, Chan Mak Li Chan oh hei, Chan Mak Li Chan ketipung payung. Apakah cara pasif dalam ayat? Pasif ayat itu yang tambah kata oleh. Okey, bila kita nak pasif ayat itu, kita tambah kata oleh. Katalah kerja, tukar imbuhannya. Imbuhan di itu menjadi pasif. Okey, kata kerja itu kena tukar imbuhan. Imbuhan apa? Imbuhan di itu menjadi kata pasif. Chan Mak Li Chan oh hei, Chan Mak Li Chan oh hei, Chan Mak Li Chan ketipung payung. Apakah cara pasif dalam ayat? Pasif ayat itu yang tambah kata oleh. Pasif ayat itu tambah kata oleh. Apakah cara pasif dalam ayat? Ayat pasif itu yang tambah kata oleh. Katalah kerja, tukar imbuhannya. Kata kerja tu, tukar imbuhan. Imbuhan apa? Imbuhan di. Imbuhan di itu menjadi kata pasif. Bila masuk imbuhan di situ, jadi kata pasif. Lagu Chan Mak Li Chan. Senang saja. Apa kamu nak susah? Nak jadi lagu, nak ubah? Okey? Chan Mak Li Chan oh hei, Chan Mak Li Chan oh hei, Chan Mak Li Chan ketipung payung. Apakah cara pasif ganti pertama? Kata ganti diri pertama. Kita nak pasif macam mana?
Okey, kata ganti pertama, pindah tempat dua. Tempat pindah ke tempat kedua. Itu beza sikit tau. Kata ganti diri pertama dan kedua. Apakah cara pasif ganti kedua? Kata ganti kedua, pindah tempat kedua. Ini yang selalu orang buat salah. Dengar ni ya. Dengar yang lagu yang ketiga, lagu Chan Mak Li Chan. Lagu Chan Mak Li Chan. Chan Mak Li Chan ohoi, Chan Mak Li Chan ohoi, Chan Mak Li Chan ketipung payung. Apakah cara pasif ganti pertama? Ganti pertama, pindah tempat kedua. Kata ganti diri pertama. Kata ganti diri pertama, dia pindah tempat kedua. Kalau kata ganti diri pertama, apakah cara pasif ganti kedua? Kalau kata ganti nama diri kedua, kata ganti diri kedua, pindah tempat kedua. Contoh saya bagi. Saya makan nasi. Itu ayat aktif. Cuba pasif kan? Siapa cuba buat? Ingat Kata ganti pertama, pindah tempat kedua. Okey? Saya makan nasi. Saya makan nasi. Jadi kita nak jadi aktifkan dia. Ayat pasif, kata kerja tukar, tambah D. Bagus Kak Ita. Okey? Ingat lagu Chan Mak Li Chan. Sedap suara cikgu. Terima kasih. Lagi ingat lagu Chan Mak Li Chan saja. Senang nak tukar ayat PT. Okey? Logik. Kita lagu Chan Mak Li Chan. Baik. Kita tengok ayat nombor 2. Ayat nombor 2 dia bagi apa? Tadi yang kamu buat. Mereka memberikan apa? Wang itu. Okey, mereka memberikan wang itu. Yang belakang itu di sekolah kepada Yahya. Kamu tak boleh kacau. Kamu tak boleh kacau di belakang. Yang kamu kena, yang apa yang kamu dengar lagu tadi, apa dia? Apakah cara pasif dalam ayat? Ayat pasif itu yang ubah duduk tempat. Nomborlah 3 pindah depan ayat. Nomborlah 1 pindah di tempat 3. Ingat. Nasi saya makan. Bagus Agus Ma. Itu saya kata dia kedudukan tempat saja. Kamu nyanyi lagu Chan Mak Li Chan saja boleh jawab. Nasi dimakan oleh saya, salah. Nasi dimakan oleh saya, salah. Sebab itu kata ganti diri pertama dan kedua. Bila pertama, kedua, dia pindah pergi duduk nombor 2. Nasi saya makan. Bagus, Fatimah. Okey. Cuba buat ayat ini. Tolong pasifkan ayat ini sekejap. Mereka memberikan wang itu di sekolah kepada Yahya. Okey, tolong betulkan ayat ini. Jadikan dia ayat pasif. Jadikan ayat pasif. Mereka, salin ayat ini. Mereka memberikan wang itu di sekolah kepada Yahya. Mereka memberikan wang itu di sekolah kepada Yahya. Tolong pasifkan ayat ini. Ingat formula yang Cikgu Mat nyanyi tadi? Chan Mak Li Chan ohoi, Chan Mak Li Chan ohoi, Chan Mak Li Chan ketipung payung. Apakah cara pasif dalam ayat? Ayat pasif itu yang tambah kata oleh. Yang tambah kata oleh kan? Katalah kerja tukar imbuhannya. Imbuhan itu dari kata pasif. Imbuhan kena tukar. Okey? Yang pertama. Cuba. Sekarang ni saya nak cuba ayat ni. Mereka memberikan wang itu di sekolah kepada Yahya. Tolong pasifkan ayat ini. Ini ayat aktif. Ayat aktif. Kalau tak jelas, dengar saya cakap saja. Dengar saya cakap, kamu catat ayat ini ya. Okey. Kamu catat ayat ini. Mereka memberikan wang itu di sekolah kepada Yahya. Mereka memberikan wang itu di sekolah kepada Yahya. Okey, Wendy Jet dah pernah jawab. Wang itu diberikan di sekolah kepada Yahya. Wang itu diberikan, ayat itu masih belum lengkap. Ayat itu masih lagi belum lengkap. Okey? Wang itu diberikan kepada Yahya. Wang itu diberikan kepada Yahya. Nampak? Saya minta kamu tukar nombor 3 pergi depan. Nombor 1 pergi nombor 3. Yang nombor 1 apa tadi? Yang nombor 1 mereka. Yang 2 memberikan. Yang 3 wang itu. Jadi wang itu pindah pergi depan. Mereka pergi duduk nombor 3. Tambah oleh.
Memberikan ganti diberikan. Okey. Wang itu diberikan oleh mereka di sekolah kepada Yahya. Bagus. Dah nampak? Wang itu mereka beri kepada Yahya. Salah. Tak betul. Saya suruh pindah. Dengar lagu Chan Mak Lichan ini. Apakah cara pasif dalam ayat? Ayat pasif itu yang ubah duduk tempat. Yang ubah duduk tempat. Nomborlah 3 pindah depan ayat. Nombor 3 pindah depan ayat. Nomborlah 1 pindah di tempat 3. Nombor 1 pindah pergi tempat nombor 3. Wang itu diberikan oleh. Pindahkan nombor 3. Nombor 1 tak masuk. Wang itu mereka berikan. Salah. Nombor 3 pindah depan. Nombor 1 pindah nombor 3 dulu. Wang itu diberikan. Tak betul cikgu. Cara cikgu ajar ni. Okey, pelik tak pelik. Itu yang cara yang betul. Bukan ayat songsang. Bukan ayat songsang. Kena pasti. Ini yang keliru. Selalu murid-murid terbuat jadi ayat songsang. Ayat pasif, 3 pindah depan, 1 pergi nombor 3. Itu saja. Yang lain jangan kacau. Wang itu diberikan oleh mereka di sekolah kepada Yahya. Bagus. Rosmawati, betul. 1 tukar nombor 3. Bagus. 1 pergi nombor 3. Wang itu diberikan oleh mereka di sekolah kepada Yahya. Betul. Tepat. Wang itu diberikan oleh mereka. Tepat. Betul. Wang itu diberikan kepada Yahya, out. Bila masuk kepada Yahya, dia sudah jadi ayat songsang. Saya tak nak ayat songsang ni. Saya nak ayat pasif. Sebab itu keluar dalam peperiksaan, murid keliru. Ayat pasif, dia jadi ayat songsang. Kena dapat formula, ingat. Nombor 3, pindah nombor 1. Nombor 1, pindah nombor 3. Lain jangan kacau. Tolong, struktur ayat lain jangan kacau. Okey, kita cuba. Okey, wang itu diberikan oleh mereka di sekolah kepada Yahya. Warina, betul. Yang diberikan kepada Yahya. Okey, saya nak kamu kena faham. Nombor 3 pindah nombor 1. Nombor 1 pindah pergi nombor 3. Baru kita nampak jadikan ayat pasif. Kalau tidak, ayat kamu memang salah. Bila kamu kata mereka memberikan kepada Yahya, itu bukan ayat pasif. Wang itu diberikan kepada Yahya, itu bukan ayat pasif. Ayat pasif itu kita tukar kedudukan 3 pergi 1, 1 pergi 3 je. Lain-lain jangan kacau. Okey, dengar lagu ni, catat lagu ini dulu. Dengar saya nyanyi. Apakah cara pasif dalam ayat? Apakah cara pasif dalam ayat? Ayat pasif itu yang ubah duduk tempat. Dia ubah kedudukan tempat. Nomborlah 3 pindah depan ayat. Nombor 3 pindah depan ayat. Nomborlah 1 pindah di tempat 3. Nombor 1 pindah tempat nombor 3. Okey. Nah, saya jelaskan. Okey, nampak tak? Mereka memberikan wang itu di sekolah kepada Yahya. Bila kita kata diberikan, wang itu diberikan oleh mereka di sekolah kepada Yahya. Okey, nampak tak? Dia punya pindah itu 3 dan 1. Kita ubah kedudukan. Okey, tak apa? Okey, faham kot. Titik. Okey, kita cuba lagi. Sebab tu saya kata, Janita Hussein, nombor Kak Ita bagus. Nombor 1 pindah nombor 3, nombor 3 pindah nombor 1. Itu. Ingat itu dulu. Yang lain, kalau kamu ubah kacau ayat dia, memang salah. Memang salah. Ingat, yang selalu murid buat salah itu saya kata ayat pasif, ayat aktif ini memang banyak murid buat salah. Jadi hari ini kita kena faham betul-betul. Nombor 3 pergi nombor 1, nombor 1 pergi nombor 3. Baru saya faham. Azlan, terima kasih. Lain jangan kacau. Bila kacau dia akan jadi ayat songsang. Yang selalu keliru ni murid, bila sebut ayat pasif, dia akan jadi ayat songsang. Jangan. Halim pelik, tak pelik ni. Ini yang katakan ayat pasif yang tukar kedudukan 3 dan 1 saja. Lain jangan kacau. Kalau kamu kacau, ayat itu akan salah. Dia tak akan jadi ayat pasif. Okey, kita tengok. Saya bagi satu lagi. Yang ni saya harap tak ada orang faham salah lagi. Ingat yang saya cakap tadi. Nomborlah 3 pindah depan ayat. Nomborlah 1 pindah di tempat 3. Tolong, nombor 3 pindah pergi depan. Nombor 1 pergi di tengah, ganti ambil tempat yang ketiga. Lagu ni. Ayat aktif. Yahya. Kita tengok Yahya. Okey? Yahya buat apa? Yahya mencuci. Mencuci apa? Mencuci tangan. Okey. Kalau kita pindah apa?
tangan pergi tempat Yahya, Yahya pergi tempat tangan. Nampak tak? Yahya pergi tempat, pindah tempat pergi tangan, tangan pergi tempat Yahya. Jadi tangan, kata kerja tukar dengan imbuhan di tambah oleh. Faham tak faham? Faham sangat. Terima kasih. Saya okey, hello. Faham ni? Faham. Okey, pindah itu saja tau. Sebab saya tengok ada murid lagi tak faham dan tak jelas. Mereka keliru. Mereka buat jadi ayat songsang saya tengok tadi. Okey, pindah dulu. 1 2 3. 3 pergi nombor 1, 1 pergi nombor 3. Jadi tangan kata kerja diganti dengan dicuci. Dicuci tambah oleh. Okey, baru yang belakang jangan kacau. Di belakang jangan kacau. Disingki dengan apa? Dengan sabun. Dengan sabun. Kata sendi, dengan sabun. Ayat belakang jangan kacau. Kamu tak perlu kacau. Yang kamu tukar 3 pergi 1, 1 pergi 3. Faham tak faham? Tangan dicuci oleh Yahya. Bagus. Dah jelas. Dah nampak tak? Dah nampak. Tangan dicuci oleh Yahya. Faham. Ayat belakang kita ambil je. Jangan pusing-pusing. Jangan nak pusing ayat lain. 3 pergi 1, 1 pergi 3. Jelas tak jelas? Faham. Terima kasih. Sebab memang susah. Sebab selalu keliru murid buat salah. Jadi saya tak nak lepas ini kita buat salah. Kita nyanyi lagu Chan Mak Li Chan saja. Chan Mak Li Chan oh hei, Chan Mak Li Chan oh hei, Chan Mak Li Chan ketipung payung. Apakah cara pasif dalam ayat? Ayat pasif itu yang ubah duduk tempat. Nomborlah 3 pindah depan ayat. Nomborlah 1 pindah di tempat 3. Tangan dicuci oleh Yahya, disingki dengan sabun. Cantik. Dah. Semua dah faham dah ni. Siapa tak faham lagi? Tangan dicuci oleh Yahya. Bagus. Dah betul dah. Dah betul. Tangan cuci oleh Yahya, disingki dengan sabun. Ejaan singki ya. Tolong. Tangan dicuci oleh Yahya. Baik. Itu saja. Yang perkataan belakang kamu tak payah kacau. Kamu salin balik saja kalau keluar dalam UPSR, dalam peperiksaan. Itu cara ayat pasif. Okey, jelas tak jelas? Siapa lagi tak faham? Type tak faham, saya nak ulang lagi. Supaya kita lepas ini tak ada lagi salah bina ayat pasif. Ayat pasif ubah apa? 3 pergi 1, 1 pergi 3. Kat imbuhan di. Tambah oleh. Cikgu Mat, keterangan di belakang? Keterangan di belakang tak boleh ubah. Kalau kamu ubah, dia boleh jadi ayat sang. Dia akan mengganggukan ayat kamu. Mungkin ayat kamu salah. Itu saya cakap. Belakang jangan kacau. Kacau 1 dan 3 saja. Tangan dicuci, Yahya disingki dengan sabun. Betul. Cikgu Mat tak ada oleh. Oleh itu pelengkap. Tak ada masalah. Tangan dicuci oleh Yahya. Betul. Tangan dicuci oleh Yahya, disingki dengan sabun. Betul. Tampak? Siapa lagi tak faham? Type. Kalau tak faham, type. Cikgu Mat nak minum air sekejap. Saya takut sebab benda ini selalu murid buat salah. Faham sangat. Ada lagi yang tak faham? Kita ada kat 600 orang hari ni. Okey, ada lagi. Keterangan. Keterangan tak kacau. Keterangan jangan kacau. Biarkan di situ. Yang kita kacau 1 dan 3 sahaja. Saya sudah faham. Terima kasih Cikgu Mat. Tolong nyanyi lagu Cindai sekali lagi. Oh, nak lagu Cindai. Tak apa. Sekejap. Saya nak pasti dulu. Siapa yang tak faham lagi? Yang tak faham, type. Saya faham Cikgu. Dah faham, okey. Ada lagi yang tak faham? Kalau tak faham. Alhamdulillah. Tolong dalam peperiksaan, kamu ingat ayat pasif Cikgu Mat cakap apa? Ingat lagu Cindai tadi. Lagu apa? Lagu apa? Apakah cara pasif dalam ayat? Ayat pasif itu yang ubah duduk tempat. Nomborlah 3 pindah depan ayat. Nomborlah 1 pindah di tempat 3. Nombor 3 pindah depan ayat. Nombor 1 pergi nombor 3. Itu dia punya formula. Lain, perkataan lain jangan kacau. Keterangan belakang tu dia bagi satu apa? Panjang 20 patah perkataan Cikgu Mat. Biarkan kat dia. Yang kacau 1 dan 3 sahaja. 3 dan 1 sahaja. Lain jangan kacau. Yang belakang keterangan kepada dengan apa semua tu, kamu salin balik. Dia akan jadi ayat songsang. Dia akan jadi ayat pasif. Kalau kamu kacau yang belakang, itu dia akan masalah. Faham Cikgu? Terima kasih. Jelas semua tak jelas? Faham. Okey, nak lagu Cindai tadi. Siapa nak nyanyi lagu Cindai? Okey, saya nyanyi lagu Asbat tadi.
Nomborlah satu, apa siapa? Dua dan tiga, buatlah apa? Nomborlah empat, katalah hubung. Nomborlah lima, apa siapa? Buat apa? Cikgu, boleh ke depan lagi? Tak, ayat cikgu mak, kalau bubuh ayat saya tak faham ni. Saya faham cikgu, terima kasih. Saya tak faham. Vincent Che. Okey, kamu buat ayat macam ni. Vincent, mereka makan nasi. Mereka makan nasi. Okey? Di rumah. Mereka nombor satu. Makan nombor dua. Nasi nombor tiga. Di rumah. Itu belakang jangan kacau. Mereka makan nasi. Kamu tengok nombor satu, nombor dua, makan. Nombor tiga, nasi. Okey, nasi pergi ambil nombor satu. Satu pergi duduk nombor tiga. Tukar tempat, tukar tempat. Jadi nasi dimakan mereka. Nasi dimakan oleh mereka. Lain tak perlu. Di rumah ke apa, jangan kacau. Salin balik saja. Di belakang itu, salin balik sahaja. Okey, jelas tak jelas? Okey? Gambar tak jelas. Cikgu Mat sekejap. Tengok Cikgu Mat. Sebab ayat pesih ni memang suka nak ajar. Dan selalunya banyak murid, boleh kata 90%, kalau kita bagi ayat pesih, murid itu buat salah. Jadi, dia punya formula, ingat yang Cikgu Mat cakap, 3 pergi 1, 1 pergi 3. Lain jangan kacau. Belakang tu dia bagilah berapa ribu perkataan pun jangan kacau. Kamu salin balik saja. Yang tukar 1 pergi 3, 3 pergi 1. Yang lain tu tak ada kacau pun. Kata kerja tadi kita ganti dengan imbuhan di. Yang keterangan belakang tu, jangan kacau apa-apa. Kamu salin balik saja. Ayat itu betul. Kalau kamu kacau keterangan, habis. Ayat kamu akan salah. Nasi dimakan oleh mereka. Betul. Nasi dimakan oleh mereka. Mereka makan nasi. Kamu tukar tempat je. Lain-lain tu kita tinggalkan. Lain-lain tu ikut saja. Kamu tak akan salah. Oh, hari ni memang mencabar sikit. Ayat itu ayat pesih. Okey. Yahya mencuci tangan di sinki. Kita tengok sekarang. Dicuci. Tangan dicuci oleh Yahya. Tengok di belakang. Di sinki dengan sabun. Kita tak kacau. Kita ambil balik saja. Ayat pesif tu kata ganti nama diri pertama dan kedua. Okey, tadi saya dah cakap tadi. Kata ganti diri pertama dan kedua. Okey. Apakah cara pesif ganti pertama? Kata ganti pertama, pindah tempat kedua. Kalau kata ganti diri pertama, nasi, saya makan nasi. Dia akan pindah duduk nombor 2. Nasi saya makan. Dia pindah tempat nombor 2. Kata ganti diri pertama, kalau kamu tengok kata diri pertama dan kedua, dia akan pindah nombor 2 pergi nombor 1. Itu cara dia. Okey? 1 pergi nombor 2, 2 pergi nombor 1. Dia punya formula dia. Apakah cara pasif ganti pertama? Ganti pertama, pindah tempat kedua. Apakah cara pasif ganti kedua? Ganti kedua, pindah tempat kedua. Kalau kedua pun dia pindah kedua. Kamu makan nasi, nasi kamu makan. Dia pindah macam itu saja. Okey, jelas? Faham? Okey, baik. Nasi dimakan oleh mereka. Cantik. Dah. Kita tengok sekarang ini. Saya bagi. Kamu tengok. Mereka memasukkan pinggan ke dalam besen. Okey, last. Siapa cuba? Tolong betulkan. Tolong jadikan ayat pasif. Mereka memasukkan pinggan ke dalam besen. Tolong. Last. Cikgu Mat dah ulang banyak kali. Dah dan beri pengukuhan. Alhamdulillah, Cikgu Idrus. Cik Ros, tak jelas cikgu. Okey, apa lagi terhebat? Gambar tak jelas. Okey, saya baca ayat ini. Baca ayat ini kamu salin. Mereka memasukkan. Memasukkan apa? Mereka memasukkan pinggan ke dalam besen. Mereka memasukkan pinggan ke dalam besen. Tolong pasifkan ayat ini. Mereka pinggan dimasukkan oleh mereka ke dalam besen. Ramalinda, betul. Pinggan dimasukkan ke dalam besen, betul. Faham dah, jelaskan. 3 pergi 1, 1 pergi 3. Pinggan dimasukkan oleh mereka di dalam besen, ke dalam. Dimasukkan ke. Pinggan dimasukkan oleh mereka. Pinggan dimasukkan oleh mereka, betul. Pinggan dimasukkan ke dalam. Ni. Pinggan dimasukkan, saya kira
pinggan dimasukkan, nombor 3 tu tak ada. Pinggan dimasukkan oleh mereka. Pinggan dimasukkan oleh mereka. Cantik. Pinggan dimasukkan. Mereka memasukkan pinggan ke dalam pesen. Itu ayat aktif. Pinggan memasukkan mereka ke dalam pesen. Pinggan memasukkan mereka. Ya, Ivan, dimasukkan. Mengganti dengan di. Kalau tak ada oleh, macam mana? Tak ada oleh, ayat itu betul. Kalau kata mereka memasukkan pinggan. Pinggan dimasukkan mereka ke dalam pesen. Betul tak betul? Ayat itu masih betul. Walaupun tak ada oleh. Tapi letak oleh lagi cantik. Lagi cantik. Jelas tak jelas? Suka tak tahu? Memang tu saya kata ayat aktif, ayat pasif. Susah. Tapi senang. Lagu je. Nyanyi lagu kamu boleh jawab. Ni macam ni. Payung itu diambil oleh Yahya. 2 kaki payung dibawa. Okey. Payung mererah diberikan kepada siapa? Kamu tengok dia tak boleh dipasifkan. Digalas, dijinjing. Baik. Jom lengkapkan ayat. Okey. Kita hari ini memang mencabar. Kita ada 600. Tadi sampai 650. Kita tengok. Tolong. Okey, gambar jalan. Kita tengok kan. Memang susah tau. Ayat pasif. Selalu murid nak kacau. Atau murid-murid Cikgu Mat ni suka kacau di belakang penjelasan. Bila kamu kacau di belakang penjelasan, ayat kamu confirm akan salah. Jadi contoh tadi, memberikan wang kepada. Ayat tu hilang dah. Mereka tu tak ada. Bila tak ada, pilih ayat yang betul dalam UPSR, salah lah. Ataupun nak tukar ayat aktif ke ayat pasif, salah lah. Sebab kamu dah kacau di belakang. Yang kena kacau 3 dan 1 je. Lain jangan fikir. Lain jangan fikir. Fikir yang Cikgu Mat cakap 3 pergi 1, 1 pergi 3. Okey, kita tengok jawapan tadi. Kita cuba. Okey, kita cuba. Nombor 1. Mulutnya dengan penutup mulut. Dia bagi tutup. Menutup atau ditutup? Menutup atau ditutup? Tadi ada jawab ditutup kan? Okey, ada jawab ditutup. Nombor 2. Cermin. Cermin pesakit COVID-19. Cermin memakai atau dipakai? Ditutup. Okey, dipakai. Bagus, ada jawab dipakai. Okey, jururawat itu menyanyi atau bernyanyi? Ini yang suka murid buat salah. Saya nak tengok nombor 3. Nombor 3, please. Nombor 3. Nombor 3. Type nombor 3. Memakai nombor 2. Nombor 3. Ditutup. Nombor 1 ditutup, dipakai nombor 2. Nombor 3. Nombor 3, kita tunggu nombor 3. Jururawat itu bernyanyi atau menyanyi? Menyanyi. Nombor 3. Untuk menenangkan dirinya di rumah. Nombor 3. Kita tunggu nombor 3. Nombor 3. Belum naik. Ayat songsang macam mana? Ayat songsang dah ajar. Nazin, tengok video saya sebelum ini. Ayat songsang saya dah ajar. Lagu apa? Lagu lompat, si kata lompat. Okey. Kita tengok sekarang. Ditutup, dipakai, bernyanyi. Memakai, ditutup, menyanyi. Addison Cheng Wei Leng. Okey, ini bernyanyi. Bukan kata orang Cina saja tau. Banyak orang akan tulis menyanyi. Menyanyi. Tak ada menyanyi. Kamu tengok di situ ialah kata apa? Untuk. Bila untuk, automatik dia tak ada imbuhan me. Di situ dia jadi imbuhan bernyanyi. Kalau nak menyanyi, menyanyikan. Nampak tak? Selalu mereka buat apa? Mereka menyanyi, cikgu. Salah. Mereka bernyanyi. Bukan mereka menyanyi. Kalau menyanyi, mesti ada menyanyikan lagu. Nampak tak di situ? Selalu orang Melayu kita kata, mereka buat apa? Mereka menyanyi. Sebenarnya, mereka bernyanyi. Bukan menyanyi. Kalau menyanyi, mesti ada menyanyikan. Okey, faham yang saya suka buat. Saya suka bagi orang, murid-murid ingat Cikgu Mat ni. Menyanyi dengan bernyanyi. Faham betul-betul. Jangan. Jururawat itu bernyanyi untuk menenangkan dirinya di rumah. Ya, kesian jururawat sekarang. Penat. Jaga orang sakit yang tak langgar PKP. Okey, saya ke rumah nenek selepas doktor memeriksa suhu badan. Saya terbalik, saya berbalik, saya apa? Ni kata kerja tak transitif, tak perlu penyambut. Saya balik atau saya terbalik, saya berbalik. Balik kata kerja tunggal. Kata kerja
tunggal yang tak perlu ada imbuhan. Macam apa? Balik, minum, makan, tidur. Tak perlu masuk imbuhan, kata kerja tunggal. Okey, bagus. Pasugi, menyanyi. Nomi, balik, cantik. Nombor 4. Nombor 5. Okey, saya tunggu nombor 5. Kata kerja tak transitif. Nombor 5. Siapa nak bagi jawapan? Saya tunggu nombor 5. Ini soalan-soalan UPSR lah. Dalam berpesan macam ni kat sekolah ke. Nombor 5. Ada jawapan nombor 5? Nombor 5 putih. Nombor 5 putih. Rambut doktor itu putih. Dah jadi kata adjektif. Putih itu dah jadi adverb. Okey. Memutih. Sulatul Lani Sulaiman. Berwarna, bernyanyi. Okey. Jawapan dia pun betul. Sebenarnya siapa selatin yang betul? Rambut doktor itu memutih. Memutih. Okey. Nampak tak? Jadi, latihan di rumah, bina 3 ayat dengan menggunakan kata kerja aktif. Apa kata kerja aktif? Kata kerja yang boleh dipasifkan. Tapi kalau kata kerja pasif, ayat itu tak boleh diaktifkan. Okey, jelas tak jelas? Kata kerja yang tak boleh dipasifkan, minta maaf. Okey, jadi kata kerja perlu ada aktif dan kata kerja pasif. Okey, jelas tak jelas? Jangan ada orang kata, Cikgu Mat, imbuhan tak ada kata kerja pasif. Taklah, memutih, mendongak. Memutih, mendongak, menangis, semua imbuhan tau. Okey, semua imbuhan. Jadi formula itu tak boleh guna. Okey. Bahan ini disediakan oleh cikgu. Cikgu apa tadi? Cikgu Azrin, Nur Azrin. Terima kasih. Jadi faham tak faham, jelas tak jelas, dan cikgu bagi jawapan patutlah betul. Cikgu dah bagi jawapan patutlah betul. Okey, jelas memutih. Terima kasih. Jadi kita tengok kita tengok formula. Formula itu saya ulang balik. Nak lagu tu semula ke? Lagu formula yang dinyanyikan oleh Ustazah Azrinawati binti Amir dari SK Bandar. Bandar apa ni? Bandar Baru Okey, kita ulang semula lagu itu. Jelas dan faham. Okey, faham jelas cikgu. Memang suka. Cikgu nak ajar apa? Nak ajar ayat aktif dan ayat pasif. Kita tengok macam mana. Sebab selalu murid apabila gantikan jadikan ayat pasif, murid itu buat salah. Okey, cikgu pasif dan aktifkah? Ya, terima kasih cikgu atas pengkongsian ilmu. Yang kamu kena ingat apa? 3/1, 1/3. Dan kita nak tengok kata kerja ada 2, kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif. Apa itu kata kerja aktif dan transitif? Apa itu kata kerja pasif? Okey, kamu dengar lagu ini dan kita dengar lagu ini bersama-sama untuk kita belajar tentang kata kerja. Okey, kita dengar, kita enjoy. Dah kita belajar pada hari ini. Kita sama-sama dengar lagu ini untuk kita faham lebih jelas. Terima kasih. Susah kan nak belajar kata pasif? Tapi tak apa, belajar dengan formula. Okey, kita dengar lagu ini, kita heboh, kita hati, kita seronok. Terima kasih Ustazah Arinawati. Terima kasih Cikgu Azrin yang menyediakan Mari bersama bahan ini. kita belajar kata kerja merujuk perbuatan hari Ya, Ustazah Arinawati dan Cikgu Azrin SK Bandar Banting. kata kerja Terima kasih Cikgu Mak Aisyah. yang kita Terima kasih guna Tuan Idrus. sepanjang hari sebagai contoh Faham ya? Ayat aktif, ayat pasif. seperti ini. Terima kasih Cikgu. Alhamdulillah. Aiman sedang menyanyi, Aryan sedang mengaji, Kumar sedang berlari, Ahmad sedang menari. Okey, semua yang menangis kata kerja tak transitif, tak perlu ada campur. Aiman sedang Terima kasih Cikgu Mak menyanyi, Aisyah. Aryan sedang mengaji, Kumar sedang berlari, Ahmad sedang menari. Alhamdulillah kita ada sampai hampir 680 orang. Sempat dah 180 tadi. Kata kerja terbahagi dua, Saya berfaedah mudah ingat. Terima transitif kasih. dan tak Jom nyanyi, jom. transitif. Ayo semua kita belajar apa bezanya. Okey, dengar sini. Beza Bapa sedang menulis surat, Ya, okey.
ini kata kerja transitif pada penyambut. Lagu Aisyah isteri Rasulullah. Alhamdulillah. Menangkap burung itu semua untuk positif. Kata kerja tak transitif, tidak boleh dipasifkan, tidak memerlukan objek atau penyambut sesudahnya. Contohnya, kucing itu sedang tidur, hujan turun dengan lebatnya, angin sedang menari, adik sedang bermain. Kata kerja tak transitif, tidak boleh dipasifkan, tidak memerlukan objek atau penyambut sesudahnya. Bagi sedaya Muhammad, terima kasih. Iza Faham Cikgu, terima kasih. Terima kasih yang hadir live bersama Cikgu Mat. Terima kasih semua. Dan tulis apa ni? Ada tepuk alright. Cikgu Ratna, bagus bagi bintang. Thank you Cikgu. Hebat. Kata kerja. Kita belajar kata kerja pada. Terima kasih Wasugi, terima kasih Wasugi. Mutia. Okey, kita belajar. Saya memang tahu apabila kita belajar kata kerja pasif, nak binakan ayat pasif, kita dengar nampak mudah. Tapi apabila kita tengok murid kita atau murid-murid Cikgu Mat, kita bila nak masuk kata ni, dia akan kacau dia punya keterangan dalam ayat itu, dia akan jadi songsang, bersongsang-songsang, Cikgu Mat pun tak tahu. Jadi sebenarnya tak perlu pening kepala. Ingat yang Cikgu Mat cakap tadi, yang pindah tu 3 dan 1 saja. 3 ambil tempat 1, 1 pindah pergi tempat 3. Belakang jangan kacau. Pecah mata, jangan kacau. Itu dia punya formula yang paling mudah. Formula apa? Formula tadi. Chan mak li chan ohoi, chan mak li chan ohoi, chan mak li chan ketipung payung. Apakah cara pasif dalam ayat? Ayat pasif itu yang ubah duduk tempat. Nomborlah 3 pindah depan ayat. Nomborlah 1 pindah di tempat 3. Chan mak li chan ohoi, chan mak li chan ohoi, chan mak li chan ketipung payung. Ingat, nyanyi lagu tu saja. Pindah itu saja. Yang lain pasti akan betul dalam sudut bina ayat. Halalkan. Terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan kita yang hadir dalam live saya. Terima kasih kepada Cikgu Ustazah Erawati binti Amir yang menyanyikan lagu dengan merdu sekali. Terima kasih juga kepada Cikgu Nur Azrin yang membina bahan ini, dan saya tambah tentang ayat aktif dan ayat pasif sebab saya tengok ayat aktif, ayat pasif itu memang sukar. Kita dapat mudah tapi sukar sebenarnya pada murid. Dan terima kasih pada Cikgu Zul Hasmi dari SJKT Dadang Lempah yang membina poster untuk promosi kita program yang dijalankan oleh bahagian pembangunan kurikulum. Jadi saya rasa sampai di situ saja kepada murid-murid SJKC Batang Kali. Belajar terus belajar. Besok. Okey, Cikgu, petang ini ada ke? Petang ni siapa yang rajin, siapa yang nak belajar, boleh tengok di YouTube. Di YouTube juga. Petang ini saya bersama dengan cikgu dan murid di Sarike Sarawak. Jadi cikgu pergi pada link yang cikgu saya post dalam Facebook. Cikgu boleh masuk dalam dalam live begini. Kita belajar dan cikgu diminta memberi tata bahasa untuk murid-murid di sana. Kita akan belajar di situ. Kalau nak jumpalah boleh semula petang ini bersama Cikgu Mat. Dan murid-murid Cikgu Mat, SJKC Batang Kali, tolong teruskan masuk untuk kita belajar. Dan kepada semua murid di Malaysia ni, kalau boleh teruskan dengan program ini. Dan selagi saya sihat, insya-Allah saya akan terus mencurah ilmu kepada murid-murid SK Convent. Saya tengok apa ni Wasugi, apa itu ni apa anak-anak murid Cikgu Zanita sangat Kaita sangat baik. Siap kerja, siap hantar kepada cikgu. Jadi saya rasa berbaloi untuk saya berkongsi ilmu. Jadi itu saja. Jumpa lagi pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.